KPM. Kembali ke Teras di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K untuk Teras. Tadi pagi, wah bukan main. Nisa dah bercakap bahasa Inggeris. Maaf ya kalau ada salah silap. Maklumlah kita sama-sama belajar walau berapa pun umur kita. Baiklah adik-adik, subjek kita hari ini adalah Pendidikan Islam tingkatan 1 di mana kita akan belajar mengenai topik mukmin bertakwa. Sebelum tu kan adik-adik, kepada mereka dan semua yang menonton, Nisa nak ingatkan supaya kekal menjaga SOP di mana pakailah pelitup muka di mana anda berada walaupun berada di luar. Kalau dah balik rumah boleh buka dan sentiasa menjaga jarak sosial kita sepanjang sebanyak 1 meter. Pakai hand sanitizer bila perlu dan keraplah mencuci tangan. Kalau anda perlu buka face mask ini, jangan lupa buka dan lipat serta simpan elok-elok supaya kekal bersih. Kalau perlu bawa mask lebih supaya pakai yang bersih-bersih saja. Kalau dah kotor jangan ulang pakai, kita simpan dan bolehlah makan atau buat aktiviti sekiranya kita sudah pun menjaga jarak sebanyak 1 meter. Baiklah, hari ini agak menarik kerana saya tak pastilah yang datang di studio Didik TV ni cikgu ke doktor ke petani ke, saya rasa macam jemput cikgu. Tapi kalau kita nak kenal siapa mereka, jom kita lihat profil guru-guru ini. Baiklah, ingin memperkenalkan Cikgu Salina daripada SMK Taman Datuk Harun Petaling Jaya serta Cikgu Nurul Nadia dari SMK Perempuan Taman Petaling. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Ni betul-betul cikgu ke ni? Nak pergi mana cikgu? Kami nak datang sini Ya. nak mengajar murid-murid kami dari tingkatan 1 At-Taqwa. 1 At-Taqwa. Mana ya Nisa? Tak nampak Mana pun anak ya? murid ni. Mana anak-anak ni? murid kawan-kawan 1 At-Taqwa kita? Ada tak? Ada tak? Ha, dah ada? Hai, Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Ni betul-betul kan anak murid cikgu ni semuanya rasanya nampak macam ada macam doktor, ada polis, ada bomba dan sebagainya. Hari ini cikgu-cikgu atau ustazah-ustazah kita ada yang seperti doktor. Rasanya saya sihat, suhu saya normal je doktor ya cikgu ya. Ni ustazah Nadia nak ke mana? Saya ni kalau macam ni, Ya. nak ke mana saya ni? Mungkin nak ke kebun bawa bekal, betul tak? Okey, tak apa. Kita Ya. tengok betul tak nanti jawapan Nisa. Ya, Nanti. baiklah adik-adik semua, jom kita perkenalkan diri. Kalau nanti kembali ke sekolah, jangan lupa norma baharu kita letakkan tangan di dada sebagai tanda salam perkenalan. Jom kita kenalkan diri. Boleh mula dengan Nur Hadirah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hadirah Atika binti Muhammad Anis dari Sekolah SMKP Taman Petaling. Mempersilakan Haris Ikhwan. Assalamualaikum, nama saya Wan Ahmad Harzikwan dari SMK Taman Datuk Harun. Seterusnya, Dipersilakan Anis Kaisara. silakan Alis. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Anis Kaisara binti Muhammad Syukri dari SMK Taman Datuk Harun. Mempersilakan Khalid. Nisbah. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Arif Mizad dari SMK Taman Datuk Harun. Selamat perkenalan. Dipersilakan Amsyah Najwan. Hai, nama saya Amsyah Najwan bin Azli. Saya dari sekolah SMP Taman Datuk Harun. Persilakan Malia Mawar. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Mawar Nashua binti Muhammad Zahman. Saya dari SMKP Taman Petaling. Salam kenal. Alhamdulillah. Nanti Semua kembali ke nampak sekolah je. jangan lupa tangan di dada. Salam Yes. sejahtera ataupun Assalamualaikum cikgu. Nisa Baiklah. nampak tak Ya. kenapa kami pakai macam ni hari ni? Betul lah. Saya kalau ini kita dapat kita tahu letak kat sini. meneka pekerjaan-pekerjaan. Saya ni kerja apa ni? Tak dapat memo ni cikgu. Macam mana ni? Mungkin adik-adik Agaknya kita Nisa boleh teka tak beberapa ada, orang ya. murid dekat sini? Saya nampak Nur Hadirah pakai stetoskop. So dia adalah doktor. Betul. Doktor. Okey.
Kalau apa lagi? yang berkod tu, Yang sana tu. Alamak, Haris Ikhwan ni sama ada dia ada syarikat jutaan-jutaan ringgit atau seorang peguam. Antara salah satu mungkin. nak tahu betul ke tak, cuba tanya pada Haris. Betul tak Haris? Betul tak Haris? Apa Haris? pekerjaan Haris? Pasal Ya. dia. Saya sebagai peguam. Peguam. betul. Baiklah, nanti saya akan hubungi Cik Haris kalau ada kes ya. Baiklah cikgu, kita di studio kita telah pun mengamalkan norma baharu di mana jarak kita pun 1 meter. Sebenarnya studio ni luas, mungkin 1 tak berapa meter, nak nampak. Jadi kita dah boleh berkemas dan jom kita pakai hand sanitizer cikgu. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Kita sama-sama. Adik-adik di rumah pun nanti kembali ke sekolah jangan lupa hand sanitizer, gosok bila perlu. Okey, silakan cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Sama-sama. Wah, ada peguam kat sini, ada doktor. Siapa lagi kita ada, Ustazah? Okey, kalau kita nampak dekat Ya. situ, kita ada Haris selaku pegawai bomba. Pegawai bomba, penyelamat. ya. Rumah terbakar panggil Haris. Ya, betul. Kita ada Mawar Mawar. Mawar. sebagai pegawai polis, Pegawai Inspektor polis. Mawar. Frontliner kita. Frontliner. Betul. Kita ada ni yang nampak, cuba Nisa teka, yang pakai tudung pink ni. Tudung pink. Saya rasa mesti dia seorang guru sebab dia pakai name tag macam guru. Betul ke? Betul. Ya. Bijak Nisa. Kemudian kita ada Amsyar, bakal ulama kita pada masa Ya, hadapan. insya-Allah. Okey Nisa, sebenarnya kenapa kita pakai anak-anak Itulah pakai saya baju tertanya-tanya, kerjaya? Ustazah. Kenapa, Ustazah? Siapa pun kita, Ya. sama ada kita pemimpin, kita rakyat biasa ataupun bekerjaya seperti Seperti guru penjawab awam yang lain kan, Ya. guru polis, kita mesti ada satu ciri. Walaupun kita Ciri. petani, Ya. peladang, nelayan, kita kena ada satu ciri. Ciri apa tu, Okey. Ustazah? Kita tanya murid-murid kita, murid-murid boleh tak tuliskan apakah ciri yang paling utama yang mesti ada pada setiap individu walau siapa pun kita. Ya. Okey, boleh tulis dengan cepat dekat kertas A4. 3 saat. 3 saat. Okey. 3 saat. Satu. Okey. 2.5. 2.5. Bagi peluang lagi. 2.9. Ada yang dah jawab? Ada yang dah tulis? Yang dah bersedia terus angkat. Terus angkat. Tunjukkan Boleh angkat, dekat terus tunjukkan. skrin. Okey, bagus. Ciri yang Mawar tunjukkan, menepati masa. mempamerkan, mendermakan harta. Mendermakan. Okey. Menjauhkan diri daripada perkara yang Angkat sikit. yang tidak Amsyar. berguna. Okey, Hadira. Hadirah. Tak nampak Hadirah. Angkat tinggi sikit. Jujur. Jujur. Anis Anis Kaisara. Kaisara, solat. Ya. Okey. Sebenarnya inilah tajuk yang kita akan pelajari, iaitu siapa pun kita, kita mesti ada satu ciri, iaitu takwa. Takwa. Baiklah, mungkin cikgu boleh, Ustazah boleh jelaskan apa yang akan kita belajar pada hari ini berkenaan topik takwa. Ya, silakan. Slide kita seterusnya. Ini tajuk kita pada hari ini, mukmin bertakwa. Ya. Seterusnya Nisa, yang kami katakan tadi itu dia bertepatan dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih daripada keturunan, bangsa dan sebagainya. Ya. Baiklah, pada kali ini, slide kali ini kita akan mempelajari tajuk surah Al-Baqarah, iaitu ayat 1 hingga 5. Untuk makluman murid-murid di rumah, tajuk ini merupakan bacaan, ayat bacaan dan juga ayat hafazan. Jadi murid-murid perlu membacanya dengan betul dan bertajwid, ya. Kemudian cuba hafazkan, murid-murid boleh praktiskan ayat ini bersama guru-guru dan juga ibu bapa di rumah. Jadikanlah ayat ini sebagai salah satu ayat bacaan Di dalam ayat solat. bacaan di dalam solat, ya. Okey, seterusnya kita akan membaca ayat ini dari ayat 1 hingga ayat 5, membaca ayatnya dan juga terjemahannya. Kita mula Nisa. Ya, Okay, anak-anak murid dah bersedia? Semua dah Ustazah bersedia, harap ya? anak-anak murid di rumah juga pun telah bersedia. Ya, sama-sama kita ikuti bacaan. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Maksudnya alif, lam, mim. Ayat kedua.
Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya daripada Allah dan tentang kesempurnaannya. Ia pula, iaitu Al-Quran, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak. Hendak yang macam mana tu Nisa? Orang-orang yang bertakwa. Ayat 3. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara ghaib dan mendirikan ataupun mengerjakan sembahyang serta membelanjakan, iaitu mendermakan sebahagian daripada rezeki yang mana Allah berikan kepada mereka. Ayat yang keempat. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan juga orang-orang yang beriman kepada kitab, iaitu Al-Quran yang diturunkan kepadamu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab-kitab yang ditunaikan yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin tentang adanya hari akhirat dengan sepenuhnya. Ayat kelima. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang berjaya. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baiklah Ustazah, daripada maksud surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 tadi, saya ada nampak ada perkataan yang dibesarkan. Adakah itu kata-kata kunci kita pada hari ini? Betul Nadia. Jadi dari ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah, kita dapat rumuskan, iaitu terdapat di antaranya ciri orang bertakwa, ya. Ciri orang bertakwa. Jadi mungkin kita boleh tanya murid kita, apa agaknya ciri-ciri orang bertakwa yang murid-murid boleh kenal pasti, ya, dalam ayat ini? Okay, nak tak kita tanya pada murid kita? Ya, jom. Adik-adik kita boleh tolong jawab soalan Ustazah tadi. Ciri-ciri orang bertakwa berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Okey. Okay, siapa yang nak mula dulu? Siapa yang nak mula dulu? Boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan. Silakan. Okey, ciri yang pertama, apa dia? Okey. Okey, boleh buka mic. Okey, Haris. Haris, silakan. Haris, jangan lupa buka mikrofonnya, okey. Rajin. Okey, rajin. Okey. Oh, sekejap ya, Haris. Ini berdasarkan ini ya, berdasarkan ayat Al-Quran ya, Haris. Okey. Seterusnya, ciri yang kedua. Nampak macam Amsyah nak jawab tu? Okey. Amsyah ada jawapan? Apa ciri-ciri orang bertakwa yang terdapat dalam ayat? Berdisiplin. Berdisiplin. Disiplin. Seterusnya. Tadi Anis Kaisara ada angkat tangan. Ya, Anis Kaisara. Ya, silakan. Solat. Okey. Ada je lagi jawapan? Ada Nak lagi jawab? jawapan? Ada siapa lagi nak cuba jawab? Okey. Haris, Haris. Mifzal. Bersyukur. Bersyukur. Okey. Okey. Ada lagi siapa nak jawab? Nak cuba? Okey. Ada? Tak ada? Ada. Kalau tak ada, kita tengok dulu pada skrin kita. Boleh ya? Ya. Sebelum Okey. tu kan Ustazah, kita ada perkongsian mengenai maksud apa tadi? Maksud takwa. Maksud takwa. Kita saksikan dahulu. Okey. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pendapat saya, takwa bermaksud mentaati perintah Allah dan menjauhi segala apa amalan yang dilarang olehnya. Pada pendapat saya, takwa ialah takut kepada Allah, mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis, beringat kepada hari kematian, redha dengan Allah walaupun sedikit. Takwa ialah memelihara hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa memelihara diri jangan sampai terlibat dengan perbuatan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sudut pandangan saya, maksud takwa ialah takut kepada Allah. Dengan erti kata lain, kita hendaklah meninggalkan segala larangan Allah dan mengerjakan segala perintah Allah. Oleh itu, kita sebagai hamba-Nya haruslah bertakwa kepada Allah kerana sebaik-baik manusia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa kepada Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Pada pendapat saya, takwa ialah ketaatan kepada perintah dan larangan Allah kerana takut, kasih dan hormat kepadanya. Pendek kata, takwa hanya mampu diraih oleh orang yang mempunyai syarat paling asas, iaitu seorang Muslim. Mustahil orang kafir dan mensyirikkan Allah itu menjadi orang yang bertakwa dan meraih kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pendapat saya, takwa bermaksud mematuhi dan mengerjakan semua suruhan Allah Subhanahu Wa Taala serta menjauhi semua larangannya. Dengan bertakwa, kita dapat mendekatkan diri lebih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Didik TV KPM. Itu dia Petah, adik-adik kita berkongsi mengenai maksud takwa. Wah, ada yang Petah bercakap tu, alamak, habislah job Kak Nisa lepas ni ya. Tak ada lagu tau je, Dik. Ya. Silakan Ustazah. Teruskan Nisa. Ya. Okey, antara ciri takwa yang kita dapat daripada surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 ialah, perhatikan ya anak-anak di rumah, sila catat dalam buku ya. Okey, yang pertama ialah beriman kepada perkara gaib. Yang kedua, mendirikan sembahyang. Yang ketiga, menginfakkan hartanya. Yang keempat, beriman kepada kitab. Dan yang kelima ialah beriman kepada hari akhirat. Murid-murid, solat pada kali ini kita akan fokus kepada dua tajuk, iaitu ataupun dua ciri, iaitu beriman kepada perkara gaib dan mendirikan sembahyang. Okey, baiklah anak-anak, seperti mana yang Ustazah Salina beritahu tadi, okey, kita akan membincangkan hanya dua ciri sahaja. Beriman dengan perkara gaib dan juga mendirikan solat. Okey, mari kita tengok apa itu beriman kepada perkara gaib. Okey, beriman kepada perkara gaib termasuklah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat, hari akhirat, syurga dan neraka. Anak-anak dekat rumah, anak-anak dekat studio, tahu tak apa itu perkara gaib? Ada yang tahu tak apa itu perkara gaib? Ada yang nak bagi tahu tak apa itu perkara gaib? Siapa yang nak jawab? Boleh angkat tangan. Mungkin boleh bagi contoh perkara gaib. Silakan Mawar nak cuba. Silakan Mawar. Malaikat. Betul. Ya, Okey, maksud kat sini untuk anak-anak di rumah dan juga di studio, perkara gaib ini adalah perkara yang tidak dapat dikesan dengan panca indera. Kita mengetahuinya dengan melalui wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu melalui Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ya, tadi yang pertama kita beriman kepada perkara gaib, yang kedua adalah mendirikan solat. Saya sebenarnya ada soalan nak tanya mengenai solat itu, tapi saya akan beri laluan kepada Ustazah untuk menjelaskan dahulu tentang ciri yang kedua yang kita akan fokus pada hari ini. Tapi sebelum tu kan Ustazah, saya rasa saya kena minum air sikit lah. Saya nak bersedia ni, mana pen saya, mana kertas saya, diharapkan yang di rumah dan adik-adik di Google Meet kita juga dah bersedia dengan pen dan kertas untuk mata pelajaran kita seterusnya. Jangan ke mana-mana, kita rehat dahulu. Jumpa selepas ini.
KPM. Didik TV KPM. Kembali ke teras di Didik TV. Kepada mereka yang baru saja menonton, mata pelajaran kita hari ini adalah pendidikan Islam tingkatan 1. Topik kita adalah mukmin bertakwa. Tadi Ustazah telah berkongsi dua fokus kita pada hari ini, iaitu ciri mukmin bertakwa, beriman kepada perkara gaib dan juga mendirikan solat. Teruskan Ustazah dengan pelajaran kita. Baiklah anak-anak sekalian, kita dah bagi tahu tadi tentang yang pertama, ciri yang pertama adalah beriman kepada perkara gaib. Kita nak tengok pula apa yang dikatakan dengan iman. Apakah maksud iman? Iman menurut bahasa bermaksud membenarkan. Menurut istilah ialah membenarkan dalam hati, mengaku dengan lisan dan juga mengamalkan dengan anggota. Boleh tak Ustazah nak minta anak-anak murid kita di studio dan juga di rumah untuk ikut gerak perbuatan Ustazah? Okey, baiklah. Jom. Jom. Sama-sama. Sama-sama kita. Okey. Maksud iman ialah membenarkan dalam hati, mengaku dengan lisan dan juga mengamalkan dengan anggota. Sekali lagi, membenarkan dalam hati, mengaku dengan lisan dan mengamalkan menggunakan anggota. Bagus, hebat anak-anak. Seperti mana yang dalam dalil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bermaksud bahawa kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat, kitab-kitab, rasul dan hari akhirat, serta kamu beriman kepada ketentuan yang baik dan juga ketentuan yang buruk. Seterusnya Nisa dan anak-anak murid sekalian, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah membenarkan dengan hati kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pencipta, Pemilik dan pentadbir alam ini dan hanya Allah yang berhak disembah oleh kita. Pengakuan ini juga dikuatkan dengan pengakuan lisan dan kepatuhan kita kepada suruhan dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak anak-anak sekalian? Boleh ikut ya? Okey. Sebagaimana dalil dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 yang bermaksud, katakanlah Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ia tidak beranak, Allah tidak beranak dan ia pula tidak diperanakkan dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah Nadia, tadi dalam ayat berhubung dengan beriman kepada Allah, mesti ada pengakuan lisan. Betul. Ya? Apakah dia pengakuan lisan? Baiklah anak-anak murid sekalian. Kita tengok dekat paparan kita. Ini adalah kalimah apa ni? Boleh tak Ustazah nak tanya pada anak murid di studio? Siapa nak jawab? Kalimah apa yang tertera di skrin? Mawar. Ya, Mawar nak cuba jawab tu. Mawar, ya. Silakan. Ya, siapa dia? Mawar. Kalimah apa ni? Kalimah apa Syahadah. tu? Kalimah syahadah. Bagus. Boleh tak Ustazah nak minta anak-anak kita, anak-anak murid di studio dan juga di rumah, kita sama-sama melafazkan kalimah syahadah? Boleh? Boleh. Okey, ikut Ustazah ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Bagus anak-anak kita. Seterusnya Ustazah Salina. Okey. Syahadah ini kita akan perbaharui setiap hari. Bagaimanakah caranya kita memperbaharui syahadah kita pada setiap hari? Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud
Islam dibina atas 5 perkara, iaitu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji di Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Maksudnya kita akan memperbaharui syahadah kita pada setiap hari melalui solat ataupun sembahyang. Jom kita belajar tajuk mendirikan solat. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang bermaksud, dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semuanya, iaitu secara berjamaah bersama-sama orang-orang yang rukuk. Baiklah murid-murid, kita teliti pula apakah maksud solat. Okey. Solat, ya, dari segi bahasa ialah doa, ya. Kerana di dalam solat kita berdoa kepada Allah sewaktu kita berdiri, sewaktu kita rukuk, i'tidal, sujud dan sebagainya, dipenuhi dengan doa dan harapan munajat kepada Allah. Seterusnya, dari segi istilah pula ialah perbuatan dan perkataan yang tertentu dimulai dengan takbiratul ihram, iaitu Allahu Akbar, dan disudahi dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, itulah solat. Sekali lagi, solat dari segi bahasa ialah perbuatan dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Okey, jom kita lihat seterusnya apakah kelebihan jika kita menunaikan solat dan apakah akibat jika kita meninggalkan solat. Okey, Ustazah Nadia, mungkin kita boleh tanya dulu sikit kot dengan anak-anak murid kita. Apa agaknya kelebihan solat? Ustazah yakin anak-anak kita mesti selalu solat kan? Tak tinggal solat 5 waktu sehari semalam. Okey, kita nak tanya kelebihan dahulu. Ya, okey, silakan. Siapa nak jawab? Ya, cepat saja. Siapa nak jawab dulu? Hadirah, silakan. Mendapat pahala berganda. Mendapat pahala berganda. Okay, seterusnya? Hari Saiful, abang bomba, adik bomba kita. Ya, adik bomba kita. Buka mic dulu, Haris. Haris? Ya. Okey. Apa kelebihan? Dimurahkan rezeki. Dimurahkan rezeki. Subhanallah. Seterusnya ada siapa lagi? Ada lagi yang nak jawab? Ada lagi nak jawab? Amsyah nampak macam nak jawab. Okey. Tak apa, kita cuba tengok dulu. Betul tak apa yang jawapan yang anak-anak murid kita berikan tadi? Semua jawapan yang diberikan oleh anak-anak sebenarnya betul. Dan banyak lagi kelebihan yang Allah akan beri kepada kita yang menunaikan solat, ya. Memperoleh pahala dan meninggikan darjat. Kemudian dapat membentuk disiplin diri. Kerana apabila kita solat ada masa-masa tertentu, ya. Dan juga kita solat dalam keadaan bersih. Dan solat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana firman Allah, solat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Baiklah Ustazah, sebelum kita pergi kepada akibat, dan saya tak cakap tadi ada soalan kan? Saya nak simpan dahulu soalan saya sebab kita nak berhenti rehat seketika. Adik-adik di rumah jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
kembali ke Teras di Didik TV KPM. Sebentar tadi Ustazah telah menerangkan apa kelebihan-kelebihan sekiranya kita konsisten mendirikan solat dan apa akibatnya Ustazah. Boleh tak kita nak minta pandangan daripada anak-anak kita? Apa akibat kalau kita meninggalkan solat? Ya, Okey, adik-adik. angkat tangan. Siapa yang nak cuba jawab? Anis Kaisara, silakan. Mendapat dosa. Mendapat dosa. Okay, Hadirah tadi angkat tangan. Hadirah, silakan. Mendapat balasan. Mendapat balasan. Mendapat balasan. Ada lagi yang Ada lagi kongsikan? nak cuba? Mawar. Mawar, silakan. Doa tidak termakbul. Doa tidak termakbul. Betul ke Ustazah? Okey, jawapan-jawapan yang diberikan oleh adik-adik kita tadi sangat bagus ya. Kita perhatikan bahagian yang kita sediakan. Apakah akibatnya? Antaranya ya, antaranya ialah menjadi penghuni neraka ya. Nauzubillah min zalik ya. Orang yang meninggalkan solat dengan sengaja akan menjadi penghuni neraka. Sedangkan dekat dunia ni pun kalau kita terkena api lilin pun kita tak sanggup kan Nisa untuk merasainya. Panas apatah dia lagi. Ya betul tu Ustazah Nadia. Apatah lagi di dalam api neraka. Dan seterusnya sebagaimana yang Allah firmankan ya dalam Al-Quran, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Sebab neraka ni ada beberapa nama. Jadi kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan sembahyang ya. Allah sebutkan di dalam Al-Quran orang-orang yang dimasukkan dalam neraka Saqar kerana mereka tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang menunaikan solat. Seterusnya boleh menjadi kafir jika menolak dengan sengaja kefarduan solat ya. Murid-murid supaya kita sentiasa menunaikan solat, mempunyai semangat untuk menunaikan solat. Ya, bercakap mengenai semangat menunaikan solat kan Ustazah, saya percaya soalan saya ni tidak berkaitan kepada adik-adik saja, diri saya sendiri untuk peringatan daripada mereka di luar sana. Bagaimana untuk mengatasi masalah konsisten dalam solat? Dalam ada masa sibuk sangat, terlepas dah waktu ataupun hujung waktu. Macam mana tu Ustazah? Masya Allah, bagus sangat kan adik-adik soalan kakak Nisa tadi. Ini adalah isu yang memang dihadapi oleh semua kita. Bagaimana kita nak konsisten, bagaimana kita rasa nak seronok untuk menunaikan solat. Yang pertama, adik-adik kita kena rasa bersyukur. Kita bangun pagi, kita ada udara yang kita hirup ya. Kita ada cahaya matahari, kita dapat hidup, kita dapat nikmat. Semuanya ni dari siapa? Dari Allah. Kita ada mak ayah yang sayang kepada kita. Jadi solat merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi banyak kita bersyukur kepada Allah, lagi banyak Allah akan beri. Dan yang kedua ialah solat ni adalah satu jemputan khas, special untuk kita ya. Allah menjemput kita untuk menghadapnya ataupun untuk berjumpanya dalam waktu solat. Adik-adik, seronok tak kalau ada orang yang hebat, orang yang penting di negara kita ataupun di dunia ni menjemput kita datang ke rumahnya? Ya, mesti kita rasa gembira. Solat sebanyak 5 kali kan Nisa adalah jemputan Allah untuk kita menghadap, mengadu, meminta pertolongan. Jadi kita kena rasa mulia dan kita kena rasa bangga kerana Allah pilih kita untuk menunaikan solat. Tanamkan perasaan ini ya, supaya kita seronok konsisten nak menunaikan solat. Diharap jadi peringatan bukan setakat pada kita tapi kepada mereka semua di luar sana yang menonton. Baiklah Ustazah, silakan. Okey, seterusnya. Okey, baiklah Nisa dan juga anak-anak sekalian. Ustazah nak tanya, sebagai seorang mukmin yang bertakwa ni, adakah kita hanya menjaga hubungan kita dengan Allah semata-mata? Macam mana pula hubungan kita dengan manusia, dengan haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan? Macam mana reaksi kita dengan alam sekitar kita? Okey. Kita ni umpama pokok ya, manusia ataupun seorang yang beriman ini umpama pokok. Pokok ini akarnya menunjang ya, akarnya mencengkam ke bumi dan batangnya yang kukuh tegak ke atas dan kemudian daun-daunnya merimbun ya. Dan pokok ini akan lebih bermanfaat kepada seluruh makhluk di alam ini jika dia ada bunga, ada buah-buah ya. Tu dia buah apple ya. Umpama ini adalah analogi. Akar yang kuat ini umpama akidah kita kuat tertanam di dalam tunjang hati kita. Ya, tunjang kita, keimanan kita kepada Allah. Manakala batang itu pula ialah ibadat, iaitu solat.
Kerana solat itu tiang agama. Kalau kita tinggalkan solat, kita robohkan agama. Begitu juga dengan pokok. Kalau batangnya ditebang, maka pokok akan tumbang. Manakala buah-buah yang masak meranum itu ialah akhlak. Ya. Sebab bunga dan buah-buah itu menghiasi pokok, akhlak pula ialah menghiasi peribadi diri kita. Kalau pokok tu berbunga cantik, Ustazah, cantiklah kelihatannya. Bagi manfaat pada orang lain juga. Betul. Jadi apakah dia akhlak? Silakan Ustazah Nadia. Baiklah, di sini kita akan masukkan bidang akhlak. Jika anak-anak nampak di sini, akhlak dari sudut bahasa diambil daripada perkataan bahasa Arab, iaitu khuluq. Yang bermaksud budi pekerti, watak, kelakuan dan tabiat kita. Macam mana kita seharian, itulah akhlak kita. Seterusnya, dari segi istilah, ialah sifat yang tertanam dalam jiwa kita yang mendorong lahirnya sesuatu perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Maksudnya kat sini Nisa dan juga anak-anak, akhlak ni adalah reaksi spontan kita. Reaksi spontan kita. Macam mana apa yang berlaku seharian itu, itulah akhlak kita. Kalau kena marah dengan mak, macam mana kita reaksi kita. Kalau di sekolah, kawan terlanggar, macam mana kita punya first reaksi yang pertama kalau kena tegur dengan ustazah, dengan cikgu, macam mana agaknya? Buat buat sekolah ataupun senyum. Itulah tabiat kita, itulah watak kita. Okey. Seterusnya. Akhlak ini terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama akhlak mahmudah, akhlak yang mulia. Yang kedua ialah akhlak mazmumah. Dari gambar yang apa ni anak-anak murid boleh teka kot. Tengok buah apple yang cantik itu akhlak yang mahmudah lah, yang cantik. Yang buruk, yang busuk sikit ni dia adalah mazmumah, yang buruk. Kita tengok maksud akhlak mahmudah ialah sifat dan tingkah laku terpuji seiring dengan ajaran Islam. Akhlak kita itu seiring aja dengan ajaran Islam. Kemudian kalau akhlak mazmumah, sifat dan tingkah laku yang keji yang berlawanan dengan ajaran Islam. Boleh tak saya Ustazah ni nak tanya pada anak-anak murid kita, boleh tak bagi contoh apakah akhlak mahmudah yang selalu kita amalkan, yang kita buat di rumah, di sekolah? Boleh tak siapa-siapa bagi contoh? Siapa nak bagi contoh? Silakan Anis Kaisara. Bersyukur. Bersyukur. Mawar nampak? Mawar. Rajin. Mesti Mawar ni rajin kat rumah tu. Betul. Angkat tangan je. Ya, siapa tu yang angkat tangan? Hadira. Silakan Hadira. Bersabar. Okey, kalau dah anak-anak yang perempuan ni, yang putih-putih kita dah bagi contoh akhlak mahmudah, boleh tak nak dengar daripada frontliner ataupun anak-anak lelaki kita ni, putera-putera kita, tentang contoh-contoh akhlak mazmumah yang perlu kita hindari daripada hidup kita ni. Siapa dulu nak cuba jawab? Cepat jawab. Amsyah, silakan Amsyah. Mudah putus asa. Mudah putus asa. Pandai Amsyah. Seterusnya Haris Saiful, silakan. Sifat pemarah. Sifat pemarah. Okey, terakhir Haris Ikhwan. Haris Apa dia agaknya? Ya. Okey. Contoh sifat yang tidak baik, apa dia? Sifat tidak baik, sifat keji. Boleh? Buang masa. Buang masa. Ujung-ujung je dengan buang masa. Nampak mama masa. Okey, tahniah semua anak-anak. Terima kasih adik-adik. Kalau nak nampak di sini, ini contoh yang Ustazah sediakanlah ya. Sama seperti jawapan anak-anak kita tadi. Contoh akhlak mahmudah ialah sabar, syukur, kita redha dan rajin. Kalau contoh sifat mazmumah pula, seperti putus asa yang Harik sebutkan tadi, sombong, malas, lemah. Kalau kita tengok di sini kan, orang suka tak, masyarakat ataupun orang sekeliling kita, suka tak kalau kita ni bersikap sombong? Mestilah tak suka kita kan, kena malas, sentiasa beramah mesra, berbuat baik dengan orang sekeliling dan sebagainya. Dan jelasnya kita kena mengikuti contoh-contoh akhlak mahmudah yang tadi Ustazah. Di atas tu kita kena sabar, kita kena jadi penyayang orang sekeliling, dan juga tadi Ustazah sebut kepada haiwan, alam tumbuhan dan sebagainya. Saya yakin Ustazah ada lagi perkara yang nak dijelaskan mengenai topik kita pada hari ini, tetapi sebelum tu kita nak berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali ke Teras di Didik TV KPM, masih bersama saya Nisa dan kita ada Ustazah Nadia dan Ustazah Salina serta adik-adik daripada SMK Taman Petali dan juga SMK Taman Datuk Harun. Baiklah Ustazah, tadi kita dah bercakap mengenai akhlak mahmudah dan mazmumah. Mungkin Ustazah boleh kembangkan lagi, apa lagi yang nak dikongsikan? Ya, terima kasih Nadia. Akhlak ni adik-adik ya adalah ajaran yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah menunjukkan akhlak yang mulia ya kepada kita. Cuba kita perhatikan bagaimana agaknya apabila ibu kita memanggil kita di rumah, bagaimana cara kita menyahut jawapan ibu kita. Apa yang Nabi ajar? Nabi kata bercakaplah yang baik ya. Jadi sambutlah, sahutlah panggilan ibu dengan panggilan yang paling terbaik ya. Contohnya apa? Kalau Nadia, contohnya kan Ustazah jadi Ibu Nadia. Ya, Mak. Ya, macam tu. Jangan ya apa ya. Okey. Dan Rasulullah mengajar kita satu doa ya anak-anak supaya kita sentiasa diberi bimbingan oleh Allah untuk mengamalkan akhlak yang terbaik. Anak-anak Nisa mesti suka tengok cermin kan? Ya, suka kadang nak bersiap Ustazah kan. Macam itulah. Okey. Jadi Rasulullah mengajar kita apabila kita melihat cermin, ya, melihat wajah kita di cermin, maka bacalah doa ini, ya. Apa dia doanya? Ya Allah, ya Tuhanku, sebagaimana Engkau memperelokkan kejadianku, maka elokkanlah akhlakku. Okey, sekali lagi Ustazah ulang. Ya Allah, ya Tuhanku. Kita boleh jugalah kita gunakan ayat yang sebelumnya ataupun kita gunakan perkataan yang sebaliknya. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau perelokkanlah akhlakku sebagaimana Engkau memperelokkan kejadianku. Kejadian kita maksudnya Allah ciptakan kita dengan mata, hidung, telinga ni sangat-sangat sempurna, sangat-sangat cantik. Maka kita minta begitu juga Allah cantikkan akhlak kita. Ya, alhamdulillah. Kan nanti kita dah nak balik pada sekolah kan, bulan April nanti. Harap-harap akhlak mahmudah ni, contoh-contoh akhlak mahmudah ni anak-anak bolehlah terapkan, apply dekat sekolah. Macam mana reaksi dengan kawan-kawan, macam mana dengan cikgu di sekolah nanti. Okey. Seterusnya Ustazah. Seterusnya okey. Nadia mungkin nak tanya, apa agaknya kenapa kita belajar tajuk ni? Kan ada terfikir ke macam mana? Saya terfikir apa kelebihan kalau kita menjadi mukmin yang bertakwa ni Ustazah. Adik-adik pun mesti tertanya kan dengan Kak Nisa kan? Ya, senyum je mereka. Betul. Ya. Apa kelebihannya? Kenapa kita mesti jadi ciri ataupun kenapa kita mesti jadi orang yang bertakwa? Ya. Conclusionnya ada pada ayat 5 yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi. Tengok yang tulisan besar tu, mereka itulah, iaitu orang-orang yang bertakwa itu, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang yang berjaya. Dapat petunjuk dan menjadi orang yang berjaya. Suatu yang sangat-sangat kita perlukan ya, iaitu Allah bimbing kita dalam setiap kata, tutur bicara kita, tindakan kita nak buat apa-apa pun Allah bimbing dan kita dapat berjaya. Bukan setakat di dunia, malah di akhirat nanti. Okey. Mungkin sebagai kita ada beberapa soalan kita sediakan di sini. Kita nak lihat adik-adik kita beri perhatian atau tidak daripada mula sehingga sekarang. Boleh adik-adik jawab soalan, boleh ya? Oh, dah senyum-senyum bersedia dah mereka Ustazah. Silakan Ustazah. Okey, kita tengok soalan kita yang pertama. Nyatakan ciri orang yang beriman yang terdapat dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Boleh tak anak-anak kita bagi satu ciri, seorang satu ciri, apa ciri-ciri orang beriman yang terdapat dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Ada banyak tadi adik-adik. Siapa nak jawab dulu? Anis Kaisara, silakan. Beriman kepada perkara gaib. Beriman kepada perkara tepat gaib. sekali. Amsyah tadi? Amsyah tadi angkat tangan? Amsyah ya? Berdisiplin. Berdisiplin. Mungkin dia terapkan dalam solat tadi kan. Kita kena berdisiplin. Amsyah dia inginkan perkataan berdisiplin tu. Okey, seterusnya. Mawar. Solat.
Mendirikan solat ataupun sembahyang. Ada lagi? Ada lagi adik-adik daripada surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Okey. Ada lagi? Ciri-ciri. Yang nak sebut ciri-ciri Hadirah? Okey. Haris Ikhwan. Silakan. Beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab. Okey, betul. Ada lagi nak cuba? Okey, ada lagi nak cuba? Hadira yang tadi angkat tangan bukan? Hadira angkat tangan. Ya, Mungkin silakan. lambat sikit ya. Mengucap kalimah syahadah. Mengucap kalimah syahadah tanda beriman kepada Allah. Okey, seterusnya. Okey, apakah pengakuan secara lisan yang menunjukkan kita ni beriman kepada Allah? Okey, apa apakah kalimah pengakuan? Siapa nak jawab soalan ni? Silakan Mawar. Laju je. Laju angkat tangan Mawar. Mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah. Mungkin Haris Mifzal nak cuba apa kalimahnya? Apa kalimahnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini yang kita nak tanya pada anak-anak kita di studio ni. Okey, macam mana kita tengok ini adalah situasi yang berlaku pada diri kita. Kadang-kadang dia memang berlaku pada kita seharian ya. Kalau yang gambar yang ada 2 anak kecil itu dia tengah apa ni? Tak nak kawal. Biasalah kan kalau anak-anak tu tak geng, tak nak kawan. Dia hanya kawan dengan kelompok dia sahaja. Kalau berlaku situasi ini, macam mana reaksi ataupun tindakan anak-anak? Ataupun apa-apa situasi lah, situasi yang tidak baik, situasi yang menyebabkan kita yang nak menguji kita punya akhlak, bagaimana agaknya keadaan kita nanti. Yang gambar kedua tu gambar apa ya Ustazah Nadia? Abang marah adik. Kat rumah mungkin kita ada pertelingkahan dengan adik-beradik kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan sekiranya kita melihat situasi itu? Ada yang nak jawab tak? Apa yang kita perlu buat ya kalau kita nampak ada pergaduhan ke, pertelingkahan ke? Ada? Okey, siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba jawab? Mawar? Abang klik mic. Hadira nak cuba jawab. Silakan Hadira. Okey, silakan Hadira. Perlu bersabar. Perlu bersabar. Sifat mahmudah tu kan tadi bersabar. Okey, Mawar? Jangan sombong. Jangan sombong. Kena geng dengan semua lah. Kena geng dengan semua. Kalau kita nampak situasi macam ni, kita bantu jugalah kan. Yang marah tu pun kena bersabar yang tadi adik kita cakap. Baiklah Ustazah, sebenarnya kita banyak lagi kita nak kongsikan dan bincangkan. Saya pun suka nak lihat adik-adik kita menyertai aktiviti kita menjawab soalan dan sebagainya. Kita telah pun tiba di penghujung rancangan. Kami selalu untuk Ustazah, kalau boleh kita rumuskan pelajaran kita pada hari ini. Silakan Ustazah. Okey, alhamdulillah. Murid-murid, siapapun kita, sama ada kita seorang pemimpin atau rakyat biasa dan apa juga kerjaya kita, satu ciri yang penting yang perlu ada pada diri kita ialah takwa. Ciri inilah nanti yang akan menjadikan kita seorang hamba yang mengenal penciptanya, lantas kita menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa dan kita menjalani kehidupan kita dengan cara yang betul. Dan ini nanti natijahnya akan menjadikan kehidupan kita di dalam dunia ini lebih harmoni, sejahtera, bukan sahaja di dunia, malah di akhirat sana. InsyaAllah. Jangan lupa jadi mukmin yang bertakwa. Dan jangan lupa Ustazah, jadikan ini ayat hafazan. Anak-anak murid, sila hafal ayat ini. Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. 1 hingga 5. Boleh amalkan di rumah. Nanti dah kembali ke sekolah. Kalau Ustazah minta tolong baca, dah boleh baca dengan lancar. Nanti kita akan betul-betulkan tajuk dan sebagainya. Kan Ustazah kan? Baiklah, saya pasti adik-adik pun sudah tak sabar nak kembali ke sekolah. Jangan lupa jaga SOP, jaga jarak, ikut arahan guru dan pihak sekolah. Okey, baiklah Ustazah-Ustazah semua, terima kasih. Sekali lagi ni saya ingin ucapkan terima kasih kepada Ustazah Salina dari SMK Taman Datuk Harun Petaling Jaya dan Ustazah Nurul Nadia daripada SMKP Taman Petaling serta adik-adik yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada semua menonton yang sentiasa setia bersama kami daripada mula hingga ke akhir. Diharapkan apa yang kita belajar di Didik TV memberi banyak manfaat, memberi input dan membantu menyediakan adik-adik untuk kembali ke sekolah. Kerja rumah dah siap belum? Jangan lupa buat. Kita jumpa sekali lagi. Terima kasih Ustazah. Jumpa lagi. Jangan ke mana. Setia di Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Lambai adik-adik. Lambai kawan-kawan kita kat rumah. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lia, ibu kepada 3 orang anak
2 di sekolah menengah dan 1 di sekolah rendah. Semasa musim COVID-19 ini, anak-anak saya telah mengikuti kelas online iaitu PD/PDR di rumah. Saya seorang ibu tunggal yang bekerja. Saya akan pastikan anak saya tidak ketinggalan mengikuti kelas online dan bangun awal sebelum kelas bermula. Sebelum saya pergi kerja, saya akan sediakan sarapan dan setiap 2 jam sekali saya akan call dan pastikan mereka tidak ketinggalan kelas. Selepas habis kerja, saya akan pastikan kerja sekolah anak-anak dibuat dan akan duduk bersama mereka. Bye! Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Perkongsian tips yang boleh digunakan oleh ibu bapa sepanjang sesi PDPR ini ialah di mana menyediakan peranti dan akses internet yang bersesuaian. Manakala tips kedua pula, ibu bapa perlu mencetak jadual PDPR yang telah disediakan oleh pihak sekolah bagi memudahkan setiap ahli keluarga memantau pelaksanaan PDPR secara berkesan dapat dilaksanakan oleh anak-anak. Terima kasih. Didik TV KPM